Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saya Nadira Kristina binti Hisham melaporkan laporan berita TV Apium. Dilaporkan bahawa pada 12 Disember 2023, Selasa baru-baru ini, sebuah bilik mayat di Hospital Universiti Malaya telah dimasuki oleh seorang individu lelaki yang berusia 25 tahun. Didapati bahawa individu lelaki tersebut telah bertindak memperkosa mayat seorang wanita yang berusia 24 tahun kira-kira jam 12.30 malam ketika pertukaran shift berlaku. Berikut merupakan rakaman CCTV yang didapati oleh pihak hospital ketika kejadian tersebut berlaku. Sekarang sedang dipamerkan video ulang tayang percubaan memperkosa seorang mayat wanita berumur 24 tahun yang mati terbunuh akibat kemalangan jalan raya yang telah membabitkan sebuah lori yang hilang kawalan secara tiba-tiba. Bertempatkan di Hospital Universiti Malaya, seorang lelaki yang berumur 25 tahun telah cuba untuk memperkosa mayat wanita tersebut. Perbuatan jenayah itu telah dirakamkan melalui kamera litar tertutup di sekitar kawasan bilik mayat tersebut. Video yang berjaya dirakamkan pada awalnya menunjukkan seorang lelaki yang mencerobohi bilik mayat pada jam 12.15 tengah malam, dapati bahawa mangsa diperkosa ketika saksi meninggalkan bilik mayat tersebut. Saksi, seorang doktor yang ditugaskan untuk memeriksa dan merekod keadaan mayat, pada awalnya melakukan tugas pemeriksaan seperti biasa. Namun, saksi kemudiannya keluar pada pukul 11.55 malam untuk mengambil beberapa dokumen lagi yang diperlukan. Sekembalinya untuk menjalankan tugas, saksi terkejut kerana menyaksikan perkara tersebut dan segera melarikan diri serta bergegas mendapatkan bantuan dari pengawal keselamatan yang terdekat. Lelaki itu kemudiannya bergegas keluar untuk melarikan diri. Siasatan awal mendapati bahawa suspek mempunyai jenayah lampau atas cubaan mencabul mayat beberapa kali sebelum ini. Punca utama suspek berbuat demikian masih belum dikenal pasti, sehingga disoal siasat oleh pihak kehakiman. Menurut saksi kejadian, beliau terkejut melihat insiden tersebut sebelum bergegas mendapatkan bantuan daripada pengawal yang terdekat. Ini merupakan pengalaman pertama yang ngeri yang berlaku sepanjang beliau bertugas di hospital tersebut. Sampel DNA suspek yang dijumpai pada tubuh mayat juga telah disahkan dan terbukti bahawa suspek sempat melakukan perbuatan terkutuk itu sebelum bergegas keluar melarikan diri setelah perbuatannya itu disaksikan oleh orang lain. Suspek lelaki tersebut berjaya ditahan oleh pihak berkuasa selepas beberapa hari pencarian. Suspek lelaki tersebut juga telah mengaku bahawa kejadian yang terjadi ini bukanlah percubaan pertamanya terhadap mayat di beberapa hospital berdekatan. Setelah perbincangan, pihak mahkamah telah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM3,000 dan penjara selama 2 tahun terhadap pesalah. Ada kes macam tu? Itulah tu, kan? Tak, aku tak boleh bayang macam mana diorang ada perasaan terhadap mayat. Macam tu lah, betul tak? Betul? Cuba cari. Tapi kalau aku cari kan, aku jumpa nekrofilia. Ada nekrofilia? Macam apa dah dengar? Adakah anda ingin tahu tentang isu persetubuhan dengan mayat yang berpunca daripada nekrofilia? Nak? Adakah anda tahu tentang sejarah penyakit nekrofilia? Sejarah nekrofilia? Pernah? Tak pernah dengar pula sejarah ni. Walaupun hanya disenaraikan sebagai sebahagian daripada parafilia dalam Manual Diagnosis Statistik Gangguan Mental edisi kelima, nekrofilia telah wujud sejak zaman Yunani Purba. Orang yang mengalami nekrofilia biasanya mendapat akses kepada tubuh manusia yang telah mati dalam pelbagai cara. Contohnya dengan menggali kubur, mendapatkan akses ke bilik mayat atau membunuh seseorang. Sebagai satu bentuk penyelewengan seksual, nekrofilia tidak berkaitan dengan gangguan mental seperti kemurungan atau skizofrenia. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes, setengah orang dengan nekrofilia mengalami kemurungan dan skizofrenia, jenis vampirism dan cannibalism. Assalamualaikum. Jadi, adakah benar nekrofilia merupakan salah satu kunci utama berlakunya isu persetubuhan? Ya, nekrofilia merupakan sejenis penyimpangan seksual
di mana penghidap akan rasa tertarik untuk hubungan intim dengan mayat. Penyimpangan seksual itu kita boleh katakan sebagai salah satu jenis parafilia, di mana ia dikatakan sebagai satu tindakan seks yang abnormal terhadap sesuatu yang tidak lazim, dan perkara tersebut akan meningkatkan hasrat seseorang untuk melakukan seks tersebut. Okey, baiklah doktor. Jadi nekrofilia ni, dia ada ke jenis dan pembahagian dia? Ya, ada. Menurut Dr. Jonathan Rosman and Philip Presley, kita boleh bahagikan nekrofilia ni kepada 3 bahagian. Iaitu yang pertama, kita ada nekrofilia homicid, di mana pelaku akan sengaja melakukan pembunuhan untuk mendapatkan mayat tersebut semata-mata untuk memuaskan nafsu mereka. Yang kedua, kita ada regular necrophilia. Regular necrophilia ni pelaku dia sanggup melakukan berbagai cara untuk mendapatkan mayat. Sebagai contoh, mereka sanggup untuk menceroboh bilik mayat, and mereka juga sanggup untuk menggali kubur semata-mata untuk mendapatkan mayat. Dan yang ketiga, kita ada necrophilia fantasi, di mana penghidap akan mempunyai perasaan ataupun tertarik terhadap mayat, tetapi hanya terbatas melalui fantasi sahaja. Seterusnya, bagaimana pula dengan penjelasannya? Adakah nekrofilia ini mempunyai kelas-kelas klinik tersendiri? Kelas yang pertama ialah necrophilia role player, dan ia merupakan bentuk yang paling ringan dalam necrophilia, di mana penghidap tidak menikmati hubungan intim dengan mayat. Sebagai contohnya, sewaktu hubungan seksual dilakukan, salah satu pasangan akan berpura-pura mati maupun pingsan. Kelas yang kedua ialah necrophilia romantis, di mana pelakon tidak akan melakukan hubungan seksual terhadap semua mayat, tetapi mereka hanya melakukan hubungan seksual terhadap individu yang mereka cintai. Sebagai contohnya, ada setengah pelakon yang sanggup untuk mengawet mayat yang dicintai dan tidur bersama mereka. Kelas yang ketiga ialah necrophilia fantasi, di mana pelakon tidak mempunyai keinginan untuk membuat hubungan intim dengan mayat, tetapi mereka hanya berkeinginan melalui fantasi sahaja. Sebagai contohnya, ketika mana mereka melihat peti mayat maupun keranda, dan mereka akan membayangkan seolah-olah mereka melakukan hubungan tersebut. Kelas yang keempat ialah necrophilia taktil, di mana pelakon mendapatkan kepuasan seksual terhadap mayat melalui cara sentuhan. Kelas yang kelima ialah necrophilia fetish, di mana pelaku akan memotong bahagian tubuh mayat seperti payudara maupun kemaluan dan menyimpannya untuk memuaskan nafsu mereka. Kelas yang keenam ialah necromutilomania, di mana ia merupakan istilah gabungan antara necrophilia dan mutilasi. Orang yang memiliki gangguan ini akan mendapatkan kesenangan seksual dengan cara memutilasi ataupun mencacatkan seseorang. Kelas yang ketujuh ialah necrophilia opportunistik. Pengidap necrophilia opportunistik akan berhubungan intim dengan orang yang sudah meninggal jika ada kesempatan. Kelas yang ke-8 ialah necrophilia regular, di mana mereka akan menikmati hubungan intim dengan mayat dan kurang menikmati hubungan seks dengan orang hidup. Kelas yang ke-9 ialah necrophilia pembunuhan. Nekrofilia pembunuhan merupakan jenis nekrofilia yang paling berbahaya kerana penghidapnya hanya memilih untuk berhubungan intim dengan orang yang baru sahaja meninggal dengan cara membunuh mereka kerana sewaktu itu tubuh mereka masih hangat. Kelas yang ke-10 ialah nekrofilia eksklusif. Pelaku yang menghidap kondisi ini hanya merasakan gairah seks terhadap mayat sahaja berbanding orang hidup. Sebagai contohnya, mereka sanggup untuk mendapatkan mayat dengan cara menggali kubur maupun membunuh. Okey, baiklah Peng. Apakah denda yang sewajarnya dikenakan kepada pesalah di bawah Seksyen 16? Okey, antara denda atau hukuman yang tertaktub di dalam enakmen negeri Kelantan, pesalah akan diberikan denda mengikut beberapa keadaan. Kalau keadaan yang pertama, apabila bersalah itu sempat melakukan persetubuhan ke atas mayat, maka mereka akan disabitkan hukuman
Denda sebanyak RM3,000, tidak melebihi RM3,000, atau dipenjara tidak melebihi 2 tahun ataupun kedua-duanya. Kalau keadaan yang kedua, mereka cuba untuk melakukan persetubuhan dengan mayat, sama juga tidak melebihi RM3,000 atau tidak melebihi 2 tahun penjara atau kedua-duanya. Tetapi kalau mahkamah telah mengesahkan bersalah melakukan kes tersebut, maka ikut budi bicara mahkamah lah sama ada ingin menambah hukuman-hukuman tertentu ke atas bersalah. Assalamualaikum Ustazah. Boleh Ustazah terangkan pandangan Islam terhadap isu persetubuhan dengan mayat dengan lebih terperinci? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali haruslah kita ingat akan dalil yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-49 yang membawa maksud, dan tiap-tiap jenis kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingati kekuasaan kami dan mentauhidkan kami. Terdapat beberapa pandangan ulama terhadap kes ini. Para ulama juga saling berbeza pendapat dalam kes menyetubuhi mayat ini. Bagi pendapat yang pertama, iaitu daripada Imam Hanafi, perbuatan tersebut tidak dikenakan dengan tindakan pindaan zina. Dengan demikian, pelaku hanya dikenai dengan hukuman ta'zir. Alasannya adalah bahawa persetubuhan tersebut dapat dianggap bahawa tidak melakukan persetubuhan kerana organ tubuh mayat sudah tidak berfungsi lagi, dan menurut kebiasaannya hal ini tidak akan menimbulkan syahwat. Pendapat kedua pula yang datangnya dari Imam Syafi'i dan Hanbali. Mereka menyatakan bahawa perbuatan tersebut dianggap sebagai zina yang dikenai dengan hukuman had apabila pelakunya bukan suami dan isteri. Hal ini adalah kerana perbuatan tersebut merupakan persetubuhan yang diharamkan. Bahkan dosanya lebih berat daripada dosa berzina kerana melanggar dua dosa, iaitu dosa zina dan pelanggaran kehormatan mayat. Dalam pendapat ketiga pula ialah dari Imam Malik. Imam Malik menyatakan bahawa apabila seseorang itu menyetubuhi mayat yang bukan isterinya, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai zina dan harus dikenakan dengan hukuman had. Akan tetapi, jika yang disetubuhi itu ialah isterinya, maka dia tidak dikenakan hukuman had. Dan jika yang melakukan persetubuhan ini perempuan kepada lelaki yang telah meninggal, maka hukumannya hanyalah ta'zir. Demikianlah juga didapati bahawa adalah haram bagi seorang suami yang melihat mayat isterinya dengan penuh syahwat sebagaimana dia melihat orang lain yang penuh dengan syahwat. Sedangkan kalau melihatnya tidak dengan syahwat, maka hukumannya sebagaimana ketika masih hidup. Wallahu a'lam. Boleh Cik ceritakan selama Cik lakukan jenayah ni pernah tertangkap tak? Pada saya buat benda ni, memang saya tak tangkap saya tak pernah pihak. Even family saya sendiri pun, bapak saya memang tak pernah tahu. Memang tak pernah tahu saya pernah buat benda ni. Sampai even kawan pun sama. So dia kata saya rasa it's okay dan saya rasa semua macam terus sebab tak ada benda yang tahu kan. Okay, jadi apa yang menyebabkan Cik tertarik dengan mayat? Saya mula tinggal di rumahnya lepas saya putus cinta dengan kekasih saya sendiri di usia 24 tahun. Lepas tinggalkan adik kekasih saya sendiri, saya rasa diri ini dikhianati dan saya mula tidak tertarik dengan mana-mana insan yang hidup lagi. Sebab saya rasa dengan mayat saya dapat rasa berkuasa, saya rasa diri saya berkuasa sebab dia orang tak mampu nak lawan saya kan. Saya rasa buat benda ni kepada mayat adalah lebih baik daripada sakiti dengan insan yang hidup. Okay, jadi selain daripada insiden baru-baru ni, ada tak yang lagi dahsyat yang pernah Cik lakukan? Dia ada saya sekali benda pecah masuk bilik jenazah mayat dekat hospital. Saya memang bertindakan di kampung saya sendiri yang saya tidak dapat kawan diri saya menyebabkan sempat sekali dan saya buat benda yang sampai Okay, untuk terima kasih Cik kerana sudi